Ha, tu dia puding Oreo Milo pula. Aduh, dugaan di pagi-pagi raya 11 Syawal ni. Alhamdulillah, tak apalah nak buat macam mana. Tapi lihatlah di hadapanku ini. Wah, kita dalam segmen agrotani. Nampak tak comel pot semayan saya, Fazli? Apa kata anda? Memang nampak, tapi saya bila awak sebut pasal puding coklat kan, rasa nampak macam dark coklat. Alamak, macam Oreo dihancurkan kan? Bukan, tetapi nampak sama tetapi bukan. Nampak sama tapi tidak sebenarnya. Dan saya nak memperkenalkan kepada anda Ahmad Faiz Fazli, pengasas Sifat Nursery. Yang mana hari ini kita nak bincang mengenai dengan macam mana cara kita nak menggunakan kulit telur sebagai pot semayan. Assalamualaikum, apa khabar, sihat? Semayan Alhamdulillah. Semayan Raya. Oh, Fazli versus Fazli Dia Faiz Fazli. Saya Okey, Fazli. bezanya yang ni bercucuk tanam, yang ni Yang ni makan. kita bezanya. Dari segi badan pun kita boleh nampak. Berani tanya soalan tu tuan-tuan tengah-tengah live ya. Okey. Baiklah. Bercakap tentang kulit telur sebagai pot semayan kan. Biasa kita tengok banyak teknik-teknik lain yang digunakan. Jadi, adakah ini salah satu teknik yang sebenarnya sangat bagus ataupun berkesan atau macam mana sebenarnya menggunakan kulit telur ni? Yes. Okey, baik. Kulit telur ni dia yang pertama dia nampak menarik dan dia lebih kreatif. Okey. Dan kemudian dia boleh dapat menarik minat orang yang baru nak berjinak-jinak dalam bidang tanaman ni lah. Okey. Sebab apa? Dia boleh membantu menyenangkan proses penyemaian. Sebab apa? Dalam kulit telur ni dia mengandungi nutrisi-nutrisi yang dapat membantu pertumbuhan anak pokok yang sempurna. Ya Allah, ada khasiat juga sebenarnya kulit telur ni untuk tanaman kita. Adakah semua jenis telur macam itik pun boleh ke? Ya, boleh telur Boleh itik, juga? telur ayam. Cuma telur ayam ni kita mudah nak dapat lah kan. Okey, faham. Dan jenis-jenis pokok yang boleh digunakan sebab saya rasa dia kan kecil je kan. Jadi Comel. adakah jenis-jenis yang tertentu saja yang sesuai? Okey, baik. Untuk tanaman semayan menggunakan kulit telur ni, pokok yang bersesuaian adalah semua pokok jenis sayuran. Sayuran. Contoh dia macam pokok kobis, pokok cili, dan terung. Terung. Sebab apa? Okey, Sebab ni akar daun sup. anak pokok dia nanti akar dia tak terlalu besar. Okey. Dan dia juga menyenangkan proses pemindahan daripada kulit telur ni kita nak pindah ke pasu yang besar. Bila masa yang sesuai tu? Okay, kalau kita tengok dari segi mungkin pembesaran dia ke, ketinggian dia ke, nak dipindahkan ke tempat yang lebih besar. Okey, baik. Macam daun sup ni dia lambat sikit. Okey. Okey, usia dia lebih daripada benih 25 hari baru kita pindah ke dalam pasu yang lebih besar. Dengar tu 25 hari untuk daun sup. Macam kobis ni dia cepat sikit. Okey. Dah Lebih cepat sikit? 2 minggu tu kita dah boleh Dah pindah boleh pindah lah. Dia dalam usia dia macam ni 2 minggu kan. Maknanya ini sebenarnya untuk kita nak semai benih lah sebenarnya supaya dia tumbuh dia punya. Ya. Dan ini sebenarnya lebih baik daripada kalau kita tanam terus pada tanah. Betul, dia lebih baik. Sebab apa? Dia nanti akar dia akan lekat elok lah. Faham. Kita semai dekat, kalau kita semai terus nanti dia payah tumbuh-besar dia akan sukar lah untuk anak pokok ni. Okey. Wah, Macam mana cara kita cantiknya. nak Kalau ambil contoh Fazli dekat kaca TV sekarang. comel Wah, pula nampaknya. comelnya. Kan nak masak ambil je. Cute sangat. belum lagi terlalu Belum lagi tak kecil. boleh. Terlalu muda. Okey, apa kata sekarang ni kita saksikan sendiri. Nampak Cara, kita ada cara-cara demo macam mana kita nak buat sendiri. Pot semayan kita menggunakan kulit telur. Okey, baik. Silakan Fazli. Okey, yang pertama kita sediakan kulit telur yang sudah dibasuh dan kita keringkan. Okey. Okey, lepas tu kita kena tebuk sikit lubang atas ni sebab kita nak letakkan tanah semayan ke dalam kulit telur ni. Okey. So tanah semayan ni tanah yang digunakan ni Okey, ni peat moss tanah semayan kan. Kita masukkan dulu. ini memang ada dijual di kedai lah. Ya, banyak nursery yang dah mulai jual tanah semayan ni. Mudah untuk didapati kan? Okey, kita masuk jangan bagi terlalu padat lah, terlalu penuh kan. Okey. So maksudnya perlu dibersihkan betul-betul dan dikeringkan ya. Kalau Ya. perempuan tengok cara tu, kalau kita nak goreng telur kan, memang kita kena tebuk sikit je ke atas tu. Itulah. Lepas tu betul-betul bersihkan dia, keringkan sahaja. Ini betul-betul menggunakan kesemua apa yang ada pada telur untuk menghasilkan tumbuhan kan. Ya, betul. Apa ni kalau kita guna tanah biasa boleh ataupun Untuk semayan ni dia kalau nak elok tanah peat moss ni lah. Peat moss ni. Sebab dalam ni dia ada Nutrien-nutrien ni lah. nutrien yang tertentu dan dia mengekalkan kelembapan yang mana sesuai untuk anak pokok ni. Dan pH-nya bersesuai untuk anak pokok. memang pH pun dah ambil kira sebenarnya. pH sangat penting lah sebab nanti takut kalau dia tinggi ataupun dia rendah dia boleh menyebabkan pokok tu mati lah. Faham. Jadi sebenarnya tanah tu dah cukup lembab lah kan? Tanah ya, dah cukup. Jadi perlu tak untuk kita spray dan sebagainya? Kita selang-selang lah dalam 2-3 hari sekali tu Selang kita spray. 2-3 hari kita spraykan juga dengan air air biasa agak dia kering tu kita spray lah. Okey. Okey, kemudian
Kita guna benih daun sup. Okey, benih daun Benih daun sup ni dibuat ni. Oh macam ni rupanya Ya. benih dia. Okey. Selama duk tengok daun je kan. Hari benih tak pernah tengok. Amy Sofia kenal lah ni. Mana ni? Kita tunjuk ini benih dia. Ini benih dia kecil-kecil, comel-comel. Dia biasa dalam satu telur ni kita letak berapa banyak? Okey, untuk telur ni kita letak dalam 7 hingga ke 10 biji saja. 7 ke 10 biji sahaja. Jangan nanti dia padat, nanti dia susah lah nak besar kan. Okey, kita letakkan sedikit. Okey, silakan. Tengok caranya perempuan. Okey. Subhanallah. Sikit je, 7 hingga ke 10 biji. Macam tu saja Fazli Tak perlu kita tapi saya- letakkan dekat dalam tanah tu ke tak payah? Tak payah. Taburkan saja. Taburkan. Wah, Kalau okey, mudah. nak menarik sikit buat gaya macam ni. Lepas tu Okey, sebenarnya aktiviti ni seronok bersama dengan anak-anak kita kan. Dalam kita ajar dia duduk goreng telur macam mana tu kan. Kemudian kita sama-sama buat dengan dia basuh, keringkan, masukkan tanah. Itu yang seronok tu anak-anak kita. Pesanan daripada mak-mak Sebab semua sekarang ni gadget je kan. Gadget, Apa kata betul. kita sama-sama hujung minggu kita buat aktiviti Ada macam ni. aktiviti ni, okey. Kan? Okay, kemudian Kemudian? kita tabur je yang tanah sembahyang ni. Tutup balik. Tabur je, jangan tekan kan. Oh, tabur sahaja. Tabur balik, tutup balik dia Tanah punya tersebut. benih Okey. tadi. Faham? Jangan bagi terlalu ni lah, terlalu tebal kan. Okay. Kemudian kita spray lah. Kita guna air kosong dulu. Air biasa sahaja. Okey. Sebelum dia keluar daun, kita bagi air kosong dulu. Spray lah, spray bagi dia basah betul-betul lembab kan. Farah Selalunya- jangan guna air oren Nah. Tengah-tengah raya ni saya nak Raya. buang lebihan kan, letak pula air oren. Keluar buah oren. Alamak. Okey, dalam beberapa hari selalunya dia akan mengeluarkan apa benih-benih awal tu, apa pokok awal tu. baik, dia akan keluar Pucuk dia. pucuk dia, Pucuk dia. dalam tempoh 2 minggu. 2 minggu. Okey. Kemudian Bergantung pada jenis pokok lah sebenarnya. ya macam pokok cili dan terung tu dia seminggu dia dah keluar dah. Oh, dah keluar dah. Cepat sikit Oh, macam. cepatnya. Daun sup ni dia lambat sikit. Okey, kemudian kita letak baja AB lah. Baja AB baja yang sesuai untuk tanaman sayuran ni. Kita spray baja AB pula ke Oh, spray baja AB lepas lah. dah keluar daun dah. Okey, Maksudnya kat bajet sini. AB dalam bentuk cair lah. Baja AB ni contoh dia baja AB. Okey. Yang ni lah dia. Oh, ni AB lah depan ni. Okey, ada beberapa perbezaan tanah Farah nampak dekat sini. Ha. Okey, apa tu Fazli? Boleh terangkan tak apa dia? Okey, baik. Ini macam kulit telur dihancurkan. Semua Fazli terasa macam saya pula tengah. Kan, ini macam kulit telur yang telah pun dihancurkan. Ya, ya. Okey, boleh explain tak? Okey, baik. Yang ni adalah sabut hancur atau panggil Sabut hancur, ya? Kokopik. Okey, kokopik ni kita guna lepas kita dah campur tanah dengan kulit telur ni, kita dah gaulkan sekali untuk kita buat baja. Okey. Kemudian kita akan letak kokopik ni dekat atas ni lah, atas pasu tu. Contoh betul macam dekat daun sup yang depan. Maksudnya Okey. bila dah dipindahkan Dipindahkan. kepada pasu yang besar. Ya. Ini kita boleh letak yang ni lah. Itu sebab sabut ni dia serap air kuat. Kita tak mau bagi dia kering lah, tanah kita kering. Kita letak atas tu lah kan. Lepas tu kulit telur dia fungsi dia sebagai untuk nak menambah nutrisi lah. Okey, baik. Kulit telur ni kita Ada guna siap dia. sebagai baja lah. Sebab dalam ni mengikut kajian saintifik dia terdapat 90% kalsium nitrat lah di dalam ni. Wah, berita baik ni untuk anda yang suka bercucuk tanam kan. Lepas ni kulit telur tu jangan buang. Hancurkan seperti ini, Ya. kemudian boleh taburkan dekat tanaman kita. Boleh tumbuk ataupun blender lah. Okey, tumbuk blender. Lepas tu kulit ni kita campur sekali, kita gaul sekali dengan tanah sebelum kita letak anak pokok tu. Campur dengan tanah. Campur Baik. sekali dengan tanah. Sebelum kita Ini sebenarnya boleh guna mana-mana jenis pokok lah sebenarnya. Ya betul, semua jenis pokok. Pokok sayuran, pokok buahan, pokok bunga pun sesuai. 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 Ni mak saya tengok ni seronok ni. Sama lah mak mertua kita, pokok kertas semua tu. Siap dia depan ni. Okey, apa ni? Okey, bila kita dah semai macam ni, and then kita tempat yang sesuai untuk diletakkan. Sebab biasa kalau pokok kan dua kan, cahaya matahari dengan air. Jadi yang ni sebenarnya indoor atau bagaimana keadaan Okey, sebenarnya? baik untuk daun sup ni, dia sesuai cukup kita kena bagi cahaya pagi lah. Cahaya pagi. Dia tak boleh terlalu panas. Dia tak boleh, sebab nanti daun dia akan terbakar. Okey. Okey, baik kalau untuk pokok terung dan cili ni dia kena 100%. 100% kena cahaya matahari sebab dia nak kalsium banyak. Cahaya matahari ni dia kalsium kan. Dia menguatkan pokok lah. Bagi dapat. Sebab kalau tak cukup nanti dia tak ada tenaga dia nak hasilkan buah. Dia Okey Fazli, tumbuh-tumbuhan ataupun pokok yang jenis menjala macam timun dan sebagainya sesuai tak? untuk sembahyang dia sesuai. Sesuai. Lepas tu dalam usia lebih kurang dalam seminggu lebih tu Macam baru kita biasalah, pindah ke dalam pindahkan dia. Okey. Jadi kalau macam ni, kalau kita letak secara indoor kan, jadi biasanya kalau pokok ni kita risau apa tahu semut dan apa betul. semua kan, macamnya ada Jadi ada pula serangga-serangga. kucing pula. Miau. Dia bagi kat situ. So adakah teknik ni sebenarnya dia tidak
mengundang benda-benda tersebut? Okey, baik, untuk pengetahuan semualah. Kulit telur ni juga dia berfungsi sebagai kawalan serangga. Sebab serangga seperti semut, siput dan belalang dia tak suka dengan kulit telur ni. Sebab dia ni bila kita dah blender ataupun tumbuk, dia seolah-olah macam sepihan kaca lah untuk haiwan ni. Dia tajam. Dan juga bau dia pun tidak menyendangkan serangga-serangga perosak ni lah. Okey. Ini menarik, ni menarik. Saya banyak ilmu dapat pasal kulit telur ni sebenarnya. Maknanya ni untuk mengelakkan pencuri lah, pencuri kepada ni lah kan. Maknanya serangga-serangga. Serangga-serangga, yes. Macam siput dia suka makan macam anak-anak pokok ni. Anak pokok dia. Lepas tu kita just tabur dia lah, tabur keliling tanah tu. Nanti serangga tu dia tak datang lah kan. Macam kulit telur sendiri tak payah pakai lah kan, sebab dia memang pakai kulit telur kan. Tak perlu dah. Okey, baik Faiz, apa ni, kalau sesiapa yang penonton kita yang nak mengetahui dengan lebih lanjut, nak belajar lebih baik, lebih mendalam kan, jadi ada Facebook tak, ada Yes, kita ada ni Ifat Nursery kan. Macam mana nak pergi tu? Okey, lokasinya di mana? Okey, untuk siapa yang ingin mengetahui tentang sembahyang menggunakan kulit telur ataupun tips sembahyang yang lain, boleh saja hubungi saya di nombor telefon 019 506 5963 ataupun boleh terus ke Facebook page saya, Petani Muda. Okey, di page ini kami di Ifat Nursery menekankan tentang pokok rampayan masakan. Yang mana program yang kami jalankan sekarang ni adalah Jom Jimat Belanja Dapur. Jom jimat belanja dapur. Banyak pokok-pokok masakan semua tanam sendiri. Ya. Seperti pokok cili terung, kubis, tongsu dan sebagainya, macam-macam lagi ya. Cantik juga kan kalau boleh letak dekat satu sudut dapur kita kan, nampak? Nampak dah kehijauan tu. Nampak saya dengan dia tak ada jauh beza. Kita sama-sama hijau. Selamat berpokok. Okey, lagi satu tips nak dikongsikan bersama dengan penonton. Okey, kalau lah dekat rumah anda mungkin ada banyak kucing-kucing, kadang-kadang kucing-kucing kita bagi makan dan sebagainya kan. Kalau anda rasa macam anda nak selamatkan tanaman anda yang macam dah ada dekat dalam tempat sembahyang yang besar ni, kadang-kadang kucing kita suka nak duduk, nak beristinja dan sebagainya di situ. Beristinja. Okey. Tips dia, ambil garpu yang plastik banyak-banyak tu, yang mudah untuk kita dapati dekat pasaraya dan sebagainya. Okey, garpu plastik tu you cucuk macam ni. Buat pagar maksudnya dia takkan datang untuk kacau-kacau pokok kita untuk beristinja dan sebagainya. Itu tips untuk hari ini. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Ifat Nursery dan Farhadiana hari ini atas perkongsian, dan insya-Allah kalau para penonton nak mengetahui dengan lebih lanjut boleh hubungi terus Ifat Nursery insya-Allah. Okey. Cerita pasal kulit telur kita dah cerita, kita nak berehat seketika. Selepas ni ada pasal kek. DIY. Ada orang tak sabar bawa makanan. Terus seketika. Okey, pasti selamat raya. Jumpa lagi insya-Allah.